Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS apabila beliau mengeluarkan kenyataan iaitu PAS jangka PHBN akhirnya bermasalah walaupun bekerjasama. Dan apa yang dilihat juga, dia kata PAS lihat kerjasama yang terjalin parti-parti dalam kerajaan bagi menghadapi PRN tidak lama lagi hanya untuk mencetuskan konflik sesama mereka. Dan dia kata di sini, sebab pengalaman kita dengan UMNO, mereka nak banyak kerusi, itu antara sebab kita PAS tidak boleh bekerja sama dengan UMNO dalam PRU ke-15 yang lalu. Nak jadi abang besar. Jadi saya sangka suasana yang sama dihadapi oleh mereka, BN dan PS, terutamanya di negeri-negeri yang pernah mereka kuasai. So, saya tidak nak ulas ataupun baca panjang berkenaan dengan isu ini, tetapi cukup untuk kita memahami kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS ini. Yang mana kita tahu, parti PAS ini adalah parti langau. Yang mana di situ dia lihat ada bau wangi-wangian, dia akan ikut sama. Pengalaman kita lihat adalah PAS ini dia pernah bergabung dengan mana-mana parti, dia akan salahkan semua orang lain. Dia tidak pernah mengatakan orang lain betul. Dia dengan Pakatan Rakyat yang dulunya, yang hari ininya Pakatan Harapan, dia salahkan DAP. Dia bersama dengan BN, dia salahkan UMNO. Ini adalah satu yang PAS mainkan. Dalam Pakatan Rakyat itu, dia salahkan DAP supaya orang-orang Melayu tetap terus menyokong dengan PAS kerana dilihat sebagai China memainkan isu perkoman, resis. Tetapi sebenarnya yang membuat kerja ini adalah PAS supaya sokongan Melayu itu kepada mereka lebih kuat. Ini adalah strategi politik yang dimainkan oleh PAS. Apabila dia dah bersama dengan Barisan Nasional, dia dah dapat keuangannya daripada Barisan Nasional waktu masih banyak duit dulu, dan kita tahu dah dapat juga pengundi-pengundinya, maka dia tendang, dia bersama dengan Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana Perikatan Nasional banyak duit. Jadi itu saja, bukan sebab ada lainnya. Jadi hari ini dia seperti langau yang melihat ada madu di situ, dia mau. Lepas ni rakyat Malaysia boleh lihat bahawa PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional ini tidak lama lagi. Mungkin selepas PRU ini atau PRN ini, ataupun selepas ataupun apabila PRU yang akan datang, PRU ke-16. Tengoklah PAS akan mencari parti-parti yang ada dalam kerajaan ini untuk bersama. Terutamanya parti Perikatan, terutamanya parti Barisan Nasional. Jadi ini dia. PAS hari ini boleh berdabik dada kerana kewangan masih ada lagi. Bila sampai masanya memegang Tin Milo, maka mereka akan melutut, mereka akan semuanya lunak untuk kelangsungan pribadi ahli-ahli politik PAS. Dia menggunakan parti PAS ini tadi untuk ahli-ahli politik PAS ini mencari makan. Yang menjadi bodoh adalah walaon-walaon yang sentiasa menyokong kepada idealisme yang sebenarnya kosong. Itu sebenarnya. Jadi saya mengkritik memang agak padat sedikit kerana apa yang PAS katakan ini, permasalahan yang ada ni, yang dia dok bangkitkan ini, sebenarnya daripada mereka sendiri. Kerajaan yang ada hari ini sudah terbentuk, yang mana UMNO bersama dengan kerajaan yang ada hari ini tak ada pun nak menjadi abang besar. Ataupun kalau betul di negeri PH ataupun di negeri mana yang kita menang, siapa yang banyak kursi dia lah jadi MB ataupun jadi ketua menteri. Apa yang isunya? Jadi tidak ada isu abang besar, pembahagian kursi dibuat betul-betul. Saya rasa isunya kecil saja itu. Cuma nak memperbesarkan isu. Apabila dia mengatakan UMNO nak jadi abang besar, memanglah dulu Barisan Nasional besar. PAS ada berapa kursi, Barisan Nasional ada berapa kursi. Memanglah nak jadi abang besar, takkan nak jadi seluruh PAS. Jadi begitu juga yang di sebaliknya. Hari ini PAS duduk dalam Perikatan Nasional. Kenapa dia tak cerita tentang abang besar? Kerana takut Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana takut Perikatan Nasional tak bagi duit. Takut Bersatu tak bagi duit dekat PAS. Jadi itu isunya yang pertama. Kita tahu, dulu Barisan Nasional menang. Ini saya tak backing ya Barisan Nasional, tapi hakikat dia. Barisan Nasional banyak kursi. Boleh menang sampai 70, 80 kursi kan. Jadi kalau PAS nak bersama dengan mereka, memanglah mereka lihat bahawa PAS ini parti kecil. Jadi memang mereka akan jadi abang besar. Sekarang ini contohnya, kalau kita lihat kerajaan yang ada, Barisan Nasional duduk di dalam ada 30 kursi.
Sedangkan Pakatan Harapan ada 83 kursi. Apa yang berlaku? Mereka sedar dan mereka tidak pun klaim nak jadi Perdana Menteri. Tak ada pun mereka klaim mereka nak jadi abang besar. Tidak. Tetapi cukup kalau kita membagi pembahagian yang betul, sama rata, sama adil. Kita tengok. Apabila mereka masuk bersama untuk membentuk kerajaan. Barisan Nasional. Kerana dia 30, kita bagi dia jadi timbalan Perdana Menteri 1. Sabah dan Sarawak yang melibatkan Sarawak yang mempunyai lebih 20 ahli parlimen, kita letak timbalan Perdana Menteri 2 yang mana mewakili wilayah Sabah dan Sarawak. Adil tak? Tetapi Kerajaan Perikatan Nasional nak memberi jawatan timbalan Perdana Menteri pun tidak berani kepada Barisan Nasional. Malah mereka lebih berani memberi jawatan-jawatan senator kepada pemimpin mereka yang kalah, kepada duta khas bertaraf menteri yang tidak memberi faedah. Sedangkan benda ini adalah untuk menjaga keharmonian parti. Tetapi apa yang PAS buat dalam kerajaan? Yang PAS pentingkan adalah, yang penting orang-orang PAS semuanya dapat jawatan. Yang penting akar-akar umbi PAS ni seperti contohnya ketua cawangan ke, ataupun ranting ke, seperti mana kami punya parti. Ini orang-orang ini dapat jawatan JLC, dapat kodimah daripada kerajaan yang mereka duduki hari ini. Jadi itu adalah perjuangan PAS yang hakikatnya. Kita tengok apabila PAS dari kerajaan, semua rata-rata dapat jawatan. Bukan macam hari ini. Hari ini PAS pertikaikan kerajaan yang ada, pertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik orang ni lah, Kronisma lah, Disma lah, sebagainya. Tetapi hakikatnya pemimpin PAS lebih teruk daripada perangai-perangai pemimpin yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Bertolak dalih, menggunakan fatwa-fatwa baru, menggunakan dalil-dalil baru. Sedangkan kamu adalah kepimpinan politik. Pemimpin PAS patutnya berfikir bahawa agama, politik, tapi dicampur adukkan untuk dia jual. Mana ada dalam politik ni nak bersumpah laknat lah untuk nak mendapatkan duit, mesti nyokong orang ni lah. Itulah rasuah namanya. Nak bezakan rasuah dengan duit sedekah pun tak faham. Itu masalah dalam PAS ini, yang mana pemimpin-pemimpin dia mulutnya lidah bercabang, mengeluarkan semua kerja-kerja, kata-kata yang tidak ada asasnya. Cakap tak seperlu bikin. Pemimpin PAS pandai bercakap, pelaksanaan gagal total. Kita tengok negeri pimpinan PAS hancur. Dia pegang kerajaan, hutang berlambak, lepas tu paksa orang suruh buat kerja dalam 24 jam nak siap. Nak kahwin pun tak senang. Pemimpin PAS je kahwin senang. So itu dia. So saya tak nak melalut. Sekian pencerahan saya. Sekian, terima kasih.